Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Alana binti Nur Zahab, nombor matrik F2007. Hari ini kami ingin mentangkan tentang rancangan perniagaan butik fancy. Yang pertama ialah latar belakang butik fancy. Pakaian wanita merupakan satu keperluan asas bagi semua wanita untuk menjalankan kehidupan harian. Butik fancy ditubuhkan pada 2 hari bulan 2 2021 melalui daftar perniagaan. Perniagaan ini terletak di alamat nombor 22 Jalan Kayangan, Kanga Perlis. Butik fancy mendapat sambutan yang hangat ketika musim perayaan berdasarkan trend gaya hidup. Seterusnya, tujuan penyediaan rancangan perniagaan. Tujuan rancangan perniagaan ini adalah untuk menjadi rujukan dan bukti bagi pihak berkuasa untuk meneruskan perniagaan dan memberi lesen untuk menjalankan perniagaan secara sah. Kedua ialah tujuan ini juga sebagai pembentangan kami kepada pihak MARA bagi memohon pembiayaan pinjaman perniagaan. Yang ketiga ialah kami juga membuat permohonan pembiayaan dari MARA sebanyak RM50,000 supaya dapat membantu butik fancy dalam merealisasikan pembukaan perniagaan dan dapat digunakan untuk beberapa tujuan seperti yang pertama membeli aset tetap, mengubah suai premis perniagaan dan membiayai operasi harian. Strategi perniagaan. Visi bagi butik kami untuk menjadi sebuah syarikat pakaian wanita pemacu kecemerlangan insan dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk pakaian yang berkualiti. Misi pula untuk memartabatkan syarikat tempatan dengan mengeluarkan produk yang berkualiti mutu pakaian kepada orang ramai. Seterusnya, dapat memberikan keselesaan kepada pelanggan yang mengunjungi butik kami. Objektif butik kami ialah menghasilkan pakaian yang terbaik di tempatan ke antarabangsa. Kami menggunakan produk yang berkualiti bagi memperolehi pelanggan yang ramai serta meluaskan kehendak pelanggan. Akhir sekali, memperoleh keuntungan perniagaan yang diceburi. Seterusnya, carta organisasi. Terdiri daripada 4 rangka konsep iaitu pengurus pemasaran, pengurus kewangan dan pengurus operasi. Analisis SWOT butik fancy. Yang pertama ialah kekuatan. Lokasi perniagaan yang bertempat di tengah pusat bandar yang mampu menarik ramai pelanggan. Seterusnya, menjual pakaian mengikut trend. Sentiasa menawarkan harga yang berpatutan. Yang kedua ialah kelemahan. Kos permulaan perniagaan yang tinggi, mempunyai ramai pesaing kerana berdekatan dengan pusat bandar dan pemasaran yang tidak meluas. Seterusnya, peluang. Menjual barang-barang yang mengikut trend masa kini mampu membina lebih banyak pendapatan dan perkembangan laman media sosial lebih memudahkan proses pencarian pelanggan. Akhir sekali, ancaman. Pesaing harga yang banyak oleh beberapa perniagaan, perkhidmatan secara online mudah dikaji oleh pesaing seperti harga yang ditawarkan, laman media sosial mudah digodam. Nama saya Ani Sofina binti Saizul Azam, nombor kad matrik F2038. Seterusnya saya ingin membincangkan tentang rancangan sumber manusia. Strategi pengurusan sumber manusia adalah kaedah pengurusan kaki tangan perniagaan yang baik dan tugasan kerja yang tepat, berkesan dan sangat penting dalam usaha memajukan perniagaan. Oleh itu, butik fancy telah mengatur beberapa strategi pengurusan seperti berikut. Yang pertama adalah menerapkan semangat bekerja di antara semua bahagian demi faedah perniagaan. Yang kedua, memberi bimbingan kepada peniaga supaya berupaya menunjukkan prestasi kerja yang baik serta bertanggungjawab terhadap tugas yang diberi. Yang ketiga, menyediakan peluang secara bebas untuk berbincang dan menyalurkan pendapat serta cadangan tentang cara terbaik untuk menghasilkan kerja yang lebih cekat dan sistematik. Seterusnya, struktur organisasi. Struktur organisasi yang dibentuk oleh butik fancy merangkumi keseluruhan aspek pengurusan sebagai sebuah entiti perniagaan. Secara keseluruhannya, struktur organisasi perniagaan dijelaskan melalui carta organisasi yang dibangunkan seperti ditunjukkan pada bahagian sebelum ini. Perkara-perkara berikut memperincikan pada aspek tersebut. Fungsi struktur organisasi adalah kawalan yang baik. Pengurus dapat memantau dan mengawal pekerja bawahannya dengan baik apabila merujuk kepada struktur yang telah sedia ada. Yang kedua adalah tanggungjawab yang jelas. Setiap pekerja mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing secara jelas. Hal ini bagi mengelakkan berlakunya pertindihan tugas dan tanggungjawab yang dipikul.
Semua keputusan yang dibuat menjadi cepat dan berkesan. Akhir sekali, penyelarasan yang mudah. Aliran komunikasi antara pengurus dan pekerja mudah diselarakan. Dengan itu, dapat mengelakkan komunikasi yang lambat terutama apabila berlakunya sebarang masalah kepada pelanggan dan pembekal. Assalamualaikum, nama saya Nurmi Syedana binti Muhammad Hilmi. My matric number is 2042. Sekarang saya ingin membentangkan strategi pengurusan operasi di butik fancy. Yang pertama, untuk memastikan pengurusan operasi perniagaan berjalan dengan lancar serta teratur. Yang kedua, menyediakan stok pakaian yang mencukupi supaya dapat memenuhi permintaan para pelanggan. Yang ketiga, untuk memastikan khidmat layanan pelanggan yang mengalami masalah seperti orang kurang upaya. Okey, seterusnya ini ialah plan susun atur ruang premis kami, iaitu butik fancy. First, kami ada pejabat pengurusan. Yang kedua, kami ada ruang untuk menjahit pakaian. Seterusnya, kami ada ruang untuk mencuba pakaian. Lain-lain seperti rak pakaian, ruang menunggu. Okey, seterusnya ialah catat alih proses kerja pengeluaran. First, kami membeli fabrik. Yang kedua, mengukur fabrik. Yang ketiga, memotong fabrik ikut ukuran. Yang keempat, pembungkusan dan penyusunan pakaian dekat dalam premis. Yang kelima, menambah name tag dekat pakaian tersebut. Dan last sekali, kami menjahit fabrik untuk dijadikan pakaian muslimah. Seterusnya, keperluan aset dan peralatan di premis butik fancy. Okey, antara keperluan dan peralatan yang diperlukan oleh kami ialah mesin jahit, set meja kerusi pejabat, rak pakaian serta komputer. Okey, akhir sekali, keperluan asas bahan mentah yang kami guna. First, fabrik kain. Seterusnya, magnet baju, benang, setrika baju, pengukur baju dan gunting. Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Shakira binti Syed Karudin. Nombor matrik 18 DUP 21F 2010. Saya ingin membentangkan tentang pengurusan pemasaran, iaitu terdapat campuran pemasaran 4P, iaitu produk, harga, tempat dan promosi. Seterusnya, kaedah peletakan harga. Terdapat dua kaedah peletakan harga, iaitu berasaskan kos atau berasaskan nilai. Seterusnya, strategi pengagihan produk. Terdapat dua strategi pengagihan produk, iaitu sama ada melalui saluran langsung ataupun saluran perantara. Saluran langsung, pengeluar kepada pengguna. Saluran perantara pula, pengeluar kepada peruncit, kemudian kepada pengguna. Kedua, dari pengeluar kepada pemborong, kepada peruncit dan akhir sekali kepada pengguna. Akhir sekali, daripada pengeluar kepada pemborong, kepada pengedar dan kepada peruncit dan akhir sekali kepada pengguna. Campuran promosi. Terdapat 5 campuran promosi. Pertama, pengiklanan. Seterusnya, promosi jualan, jualan peribadi, hubungan awam dan akhir sekali pemasaran langsung sekali, iaitu strategi pemasaran. Segmentasi pemasaran. Terdapat 4 asas segmentasi pemasaran, iaitu dari segi geografi, demografi, psikografi dan tingkah laku. Sekian daripada saya. Terima kasih.